Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Alia Alisha Mazlan dalam 15 minit MMTV edisi 17 Januari 2024. Kita ke berita utama. Seorang anggota polis didakwa di Mahkamah Magistrate Ampang hari ini atas pertuduhan merogol pelajar kolej swasta warga negara Uzbekistan dalam kereta di Bukit Ampang View pada pukul 10.30 malam 9 Januari lepas. Tertuduh Fazrul Razi, 31 tahun yang berpangkat Lance Corporal, mengaku tidak bersalah terhadap 4 pertuduhan iaitu mengikut Seksyen 376-1 Kanun Kesesaan bagi kesalahan merogol manakala kesalahan persetubuhan luar tabi'i tanpa kerelaan di bawah Seksyen 377C. Anggota polis itu didakwa melakukan persetubuhan luar tabi'i tanpa kerelaan dengan menggunakan objek semasa membuat serangan seksual dan amang seksual terhadap pelajar bawah umur tersebut. Sementara itu, tertuduh turut didakwa mengikut Seksyen 377CA Kanun Kesesaan dan Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Mahkamah kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM20,000 bagi kesemua pertuduhan. Tarif air baru akan dilaksanakan terhadap pengguna domestik di Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan mulai 1 Februari depan. Membabitkan kenaikan purata sebanyak 22 sen bagi setiap meter padu, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN dalam satu kenyataan memberitahu pelarasan tarif air itu dilaksanakan mengikut mekanisme penetapan tarif TSM bagi pengguna kategori domestik. Menurutnya, di bawah TSM, struktur dan komponen tarif akan diseragamkan untuk negeri-negeri di Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan manakala tarif air akan dikaji semula setiap 3 tahun untuk memastikan keselarasan dalam penentuan bayaran. Menurut SPAN, melalui semakan tarif tersebut, operator air lebih bersedia untuk membuat pelaburan berterusan bagi membangunkan infrastruktur sistem bekalan air. Bagaimanapun, kenaikan sebanyak 22 sen yang dilaksanakan masih rendah dan tidak dapat menampung kos sebenar penyediaan perkhidmatan bekalan air sebanyak RM1.75 bagi setiap meter padu berdasarkan rekod sebenar tahun 2022. Tengku Bendahara Kelantan Tengku Muhammad Fakhri Petra dilantik sebagai Tengku Mahkota Kelantan berkuat kuasa 4 Januari lepas. Menurut Warta Kerajaan Kelantan bertarikh 11 Januari yang tular di laman sosial memaklumkan perkara tersebut mendapat perkenan Sultan Kelantan Sultan Muhammad ke-5. Warta tersebut memaklumkan satu mesyuarat telah diadakan 4 Januari lalu pada pukul 3.30 petang melibatkan ahli-ahli Majlis Kerajaan Negeri Kelantan di Bilik Mesyuarat Setiausaha Kerajaan Kelantan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Kelantan, Kompleks Kota Darul Naim berhubung perkara tersebut. Tambah warta itu lagi, Sultan Muhammad ke-5 turut menarik balik gelaran Tengku Mahkota Kelantan yang digunakan kepada Yang Teramat Mulia Tengku Muhammad Faiz Petra. Perbicaraan kes Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno yang didakwa mengeluarkan kenyataan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan yang sepatutnya bermula Khamis ini telah ditangguhkan. Sementara itu, Peguam Bela Awang Armada Jaya Awang Mahmud turut memaklumkan bahawa Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri Kedah itu juga telah memfailkan permohonan untuk memindahkan kes itu daripada Mahkamah Session Selayang ke Mahkamah Tinggi Shah Alam. Menurut notis usul yang difailkan, Muhammad Sanusi memohon untuk kes beliau dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Shah Alam atas alasan antaranya ia akan memudahkan pihak-pihak untuk merujuk kepada persoalan undang-undang yang rumit yang akan ditimbul semasa perbicaraan. Selain itu, intipati perbicaraan merujuk kepada Sultan Selangor dan Yang di-Pertuan Agong yang mana satu perbicaraan yang berpatutan dan saksama tidak dapat dijalankan di mana-mana mahkamah jenayah yang lebih rendah. Pengurusan kes bagi permohonan pemindahan kes itu ditetapkan pada 24 Januari ini di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari Iklaneka, theutusan.com.my. Seorang peniaga yang didakwa membelasah bekas isterinya, Jahidah Nordin, 46 tahun, hingga koma 3 tahun lalu diarah membela diri oleh Mahkamah Session Johor Bahru hari ini.
Hakim Fatimah Zahari membuat keputusan itu terhadap tertuduh Rosmaini Abdul Rauf, 41 tahun selepas pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie. Hakim kemudiannya menetapkan prosiding membela diri pada 24 Januari depan mengikut pertuduhan Rosmaini didakwa memukul bekas isteri yang juga isteri ketiganya ketika itu dengan memukul kepala, muka, tangan serta menghentakkan kaki pada belakang tangan sehingga cedera parah. Perbuatan itu dilakukan di sebuah pangsapuri di Kampung Aman Lakin pada pukul 6 pagi 4 Mei 2021 ketika Jahidah sedang hamil 4 minggu. Pendakwaan dijalankan mengikut Seksyen 325 Kanun Kesiasaan dan dibaca bersama Seksyen 326A Kanun Kesiasaan. Polis telah membuka kertas siasatan berkaitan wang simpanan pelakon Dinas Mokhtar bernilai RM29,313.20 yang lesap secara tiba-tiba di dalam akaun pribadinya. Ketua Polis Daerah Brickfields, Asisten Komisioner Ahmi Hizan Abdul Syukur berkata, kes kini disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Jenayah Komputer 1997, capaian tanpa kuasa. Siasatan yang dijalankan bahagian siasatan jenayah komersial ibu pejabat daerah Brickfields itu mendapati Dinas membuat semakan pada 13 Januari lalu dan terdapat 11 transaksi dalam tempoh 5 hari tanpa pengetahuannya. Sementara itu, pelakon berusia 40 tahun itu juga turut menafikan pernah memberikan butiran peribadi perbankan kepada mana-mana pihak ketiga selain menerima sebarang pesanan ringkas bernombor OTP one-time password bagi ke semua transaksi tersebut. Terdahulu, Dinas menerusi satu video di akaun Instagramnya mendedahkan wang simpanan dalam akaun peribadinya lesap secara tiba-tiba. Berita luar negara, lubang jalan yang memiliki bentuk seperti seekor tikus menjadi tarikan pelancong di Bandaraya Chicago dalam negeri Illinois. Bagaimanapun, lubang tersebut bukan sesuatu yang baru kerana mengikut penduduk setempat, ia telah terbentuk selama beberapa tahun lalu. Sementara itu, lubang unik itu meraih perhatian selepas seorang pelancong berkongsi gambar lubang berbentuk tikus tersebut di platform X bersama keterangan anda perlu melawat lubang tikus Chicago. Hantaran itu menerima lebih 4 juta tontonan setakat ini, manakala jumlah pelancong yang datang ke lokasi berkenaan meningkat selain ada yang melempar duit shilling ke dalamnya. Satu hantaran tular di media sosial memaparkan iklan menjual tanah kubur di sebuah laman e-dagang terkemuka di Indonesia baru-baru ini. Dalam hantaran yang dikongsikan di laman Facebook di bawah nama Jeteh, seorang pengguna media sosial berkata, terdapat segelintir penjual menjual tanah kubur secara dalam talian dan lebih mengejutkan, ramai individu membelinya. Hantaran sama memaparkan beberapa tangkap layar iklan pelbagai jenis tanah kubur dengan rata-rata seberat 1 kilogram dan dijual pada harga RM15 sehingga RM390. Beberapa iklan lain mendakwa tanah kubur tersebut baru sahaja diambil dan masih segar mengikut kategori, antaranya si mati meninggal pada hari Jumaat Kliwon. Hantaran tersebut menjadi tular dan menerima pelbagai komen netizen. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Segmen Halal Niaga minggu ini. Minat mendalam terhadap pembuatan kek sejak kecil membuka hati Nur Arini Adriana 33 tahun untuk membuka restoran gula kekri yang kini mempunyai 15 cawangan. Tidak pernah berputus asa menjadi kunci buat ibu kedua cahaya mata ini menawarkan 200 jenis kek menggunakan resepi sendiri bersesuaian dengan cita rasa rakyat di Malaysia. Semestinya gula kekri lah halal. Alhamdulillah, sebenarnya saya nak cakap pasal halal ni memang bagus sebab halal ni sebenarnya bukan sahaja orang kata dari segi makanan tu halal. Sebenarnya bila kita mengambil langkah untuk mendapat halal seperti gula kekri, yang membezakan adalah cara kita, kedai kita macam mana, kebersihan kita macam mana, dari segi operasi bagaimana. Kan seorang nampak halal tu mungkin pada makanan sahaja, tapi sebetulnya halal tu dia besar lagi dan kita sebenarnya apply halal pun sama ambil masa dalam 3 tahun sebenarnya untuk dapatkan halal untuk pastry kita, untuk semua kek-kek kat sini. Bukan sahaja kek, gula kekri turut mengetengahkan menu-menu makanan seperti pasta, burger, pizza dan beberapa hidangan lain. Nak
cakap dari segi harga, saya rasa alhamdulillah dengan harga dan juga kualiti yang saya berikan kepada semua pelanggan-pelanggan saya rasa memang sesuai. Sebab saya kata saya tak pernah nak turunkan kualiti saya untuk semua pelanggan-pelanggan yang saya sayang. Jadi bila rasakan setiap orang kata yang kita makan satu sudu tu memang kita dapat rasakan dengan harga dia berpatutan. Kerajaan bersetuju untuk mengecualikan pengenaan cukai keuntungan modal CGT serta cukai pendapatan sumber asing FSI ke atas unit amanah saham. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, ini bagi memastikan rakyat terus mendapat manfaat sepenuhnya daripada keuntungan wang titik peluh mereka dan melabur untuk masa depan. Jelasnya pengecualian FSI berkuat kuasa dari 1 Januari 2024 hingga 31 Disember 2026 manakala pengecualian ke atas CGT berkuat kuasa dari 1 Januari 2024 hingga 31 Disember 2028. Amir menambah kerajaan akan terus menjadikan pelaburan pasaran modal di Malaysia bersifat mesra rakyat. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Logo Baharu Bursa Malaysia dan Pelancaran Bursa Malaysia sebagai bursa pelbagai aset semalam. Berita sukan, Speedy Tigers tewas 1-4 di tangan Great Britain dalam saingan peringkat kumpulan A kelayakan Olimpik di Muscat, Oman awal pagi tadi. Merupakan kekalahan kedua berturut-turut, keputusan ini juga menjadikan peluang Malaysia untuk beraksi di Sukan Olimpik Paris 2024 semakin tipis. Sementara itu, Great Britain kini berada di tangga teratas kumpulan A dengan 6 mata, manakala China di tempat kedua berkongsi 3 mata dengan Pakistan di tempat ketiga, manakala Malaysia di tangga tercorot tanpa sebarang mata. Sekiranya Malaysia berjaya menundukkan Pakistan dengan jaringan besar pada perlawanan ketiga ini, selain Great Britain menumpaskan China Jumaat ini, ia akan meletakkan Speedy Tigers di 2 kedudukan teratas kumpulan bagi melayakkan diri ke saingan separuh akhir. Kejohanan kelayakan Olimpik 2024 di Muscat merupakan pentas terakhir bagi semua pasukan beraksi di Sukan Olimpik Paris 2024 dengan 3 pasukan terbaik akan meraih slot ke tamasya terbesar dunia itu. Arab Saudi berjaya bangkit daripada ketinggalan selepas menewaskan Oman 2-1 dalam aksi kumpulan F Piala Asia di Stadium Antarabangsa Khalifa. Oman membuka jaringan seawal minit ke-14 menerusi sepakan penalti Salah Al-Yahya. Memasuki babak kedua permainan, skuad kendalian Mancini menerusi Abdul Rahman Garib berjaya menjadikan gol pertama buat Arab Saudi pada minit ke-78. Ali Al-Bulayi kemudiannya menambah jaringan kedua buat Arab Saudi selepas berjaya menanduk masuk gol yang telah dibatalkan terlebih dahulu sebelum disahkan VAR. Kemenangan 2-1 itu meletakkan Arab Saudi berkongsi 3 mata dengan Thailand yang menewaskan Kyrgyzstan 2-0 dalam satu lagi aksi bagi kumpulan F. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Khamis 18 Januari 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Alia Alisha Mazlan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.